Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat negaraku dan salam Malaysia Baharu. Saya titipkan buat anda semua. Tanggal 18 Mac 2020 merupakan titik permulaan permasalahan ekonomi yang membelenggu negara kita pada hari ini. Ini kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebabkan sebahagian rakyat negara ini hilang pekerjaan. Lantaran itu, dalam keadaan yang terdesak, ramai dalam kalangan mereka memilih jalan singkat untuk berhutang tanpa memikirkan kesannya. Oleh yang demikian, berdirinya saya pada hari ini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bijak Urus Wang, Kunci Bebas Hutang. Bijak urus wang, kunci bebas hutang. Hadirin sekalian, manusia mudah lupa bukan? Tidak pernah belajar daripada kesilapan yang lalu. Bermula daripada zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1970 sehingga ke hari ini, di saat pandemik COVID-19 melanda dunia, ratusan penduduk negara kita rebah tersungkur ekoran pincangnya pengurusan wang dalam kalangan mereka. Jika berterusan begini, bilakah transformasi nasional TN50 yang telah diinspirasikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak akan direalisasikan? Jika bukan kita yang cakna akan urusan kewangan, siapa lagi? Lantas, ayuhlah anak muda, kita bangkit memacu diri dan negara ke arah yang lebih baik agar mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara membangun yang lain. Hadirin pemegang amanat bangsa sekalian, ayuhlah kita dengari, kita fahami dan kita hayati 3 hujah utama yang akan disampaikan pada hari ini. Hujah yang pertama, ikut hati badan binasa. Hujah yang kedua, hutang pemusnah kebahagiaan, dan hujah yang ketiga, masih adakah harapan buat kita? Ikut hati badan binasa. Perumpamaan ini seringkali meniti di bibir-bibir dalam kalangan penduduk negara Malaysia. Namun, sifat suka berbelanja melebihi kemampuan masih menebal dalam kalangan mereka. Contohnya, lihat Pak Abu membeli kereta, kita juga ingin membeli kereta. Mak Minah membeli beg tangan berjenama Gucci, kita juga ingin memilikinya. Sedangkan wang yang ada di dalam poket kita hanyalah senipis bawang, tetapi keinginan yang tinggi mengalahkan KLCC. Inilah yang dinamakan sebagai berbelanja melebihi kemampuan, yang seterusnya akan menyebabkan hutang terpalit di keliling pinggang. Rencam dunia modernisasi, semua orang berlumba-lumba ingin mendapatkan teknologi-teknologi yang terkini. Tidak perlu saya merantau jauh ke Antartika untuk memberikan satu contoh. Tetapi, lihatlah dan seluklah ke dalam poket anda dan keluarkan telefon pintar anda. Tidak dinafikan bahawa telefon pintar kini memainkan peranan yang amat penting. Akan tetapi, keburukannya berlaku apabila terdapat beberapa rakyat Malaysia ingin kelihatan gah dengan memiliki telefon pintar yang terkini sampai sanggup berhutang. Perbuatan berhutang inilah yang akan membinasakan diri mereka dan benarlah bagai dikata ikut hati badan binasa. Seterusnya, kita beralih pula kepada hujah yang kedua, hutang pemusnah kebahagiaan. Hadirin sekalian, tatkala kita lena tidur di bawah bayangan bulan dan bintang, kita lupa masih ada orang di luar sana yang hidup dalam ketakutan. Dek kerana apanya mereka dalam pengurusan wang, dek kerana khilafnya mereka dalam berbelanja, mereka hidup dalam ketakutan. Sedangkan sebelum ini, mereka tidur beralaskan permata, berselibutkan emas. Namun kini, mereka tidur beralaskan lantai. Bagaimana kekayaan yang dikecapi oleh mereka selama ini berubah menjadi kenangan hanya dalam sekelip mata. Ini kerana kurangnya pengurusan wang yang efisien dalam diri mereka dan perbelanjaan yang berlebihan menyebabkan mereka takut dan dikejar bayang-bayang sendiri. Baiklah, kita lihat dada-dada akhbar pada hari ini banyak menyiarkan berita-berita tentang permasalahan ekonomi dan permasalahan muflis yang melanda rakyat negara kita.
Bahkan, harian Metro Online pada 20 Julai 2019 juga ada melaporkan sebanyak 80,000 rakyat Malaysia telah diisytiharkan muflis oleh pihak bank. Malah, lebih menyayatkan hati, rata-rata daripada mereka yang diisytiharkan muflis ini terdiri daripada mereka yang bekerja di sektor awam. Hal ini demikian kerana penggunaan kad kredit yang berlebihan menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar kembali dan seterusnya diisytiharkan muflis. Bahkan, bukan itu sahaja, harian Metro Online juga ada melaporkan baru-baru ini kisah mengenai seorang lelaki yang tinggal di Johor Bahru yang hidup dalam ketakutan apabila meminjam wang daripada peminjam wang haram atau lebih dikenali sebagai ahlung. Ekoran PKP yang dilaksanakan baru-baru ini, beliau tidak mempunyai wang simpanan yang mencukupi untuk menyara keluarga sehingga menyebabkan beliau terpaksa meminjam daripada ahlung. Akan tetapi, sehingga ke hari ini, sehingga ke detik ini, sehingga ke hari ini, beliau masih belum mampu untuk membayar kembali wang yang telah dipinjam. Akibatnya, isteri dan anak beliau menjadi beruang alung. Dek kerana khilafnya, dek kerana alpanya seorang suami yang juga bergelar sang ayah dalam mengurus wang, mereka hidup dalam ketakutan. Kebahagiaan yang dikecapi oleh mereka selama ini musnah ranap begitu sahaja ekoran pengurusan wang yang kurang efisien. Jadi, terbukti melalui senario-senario yang telah saya sampaikan di sini, hutang pemusnah kebahagiaan. Seterusnya, kita beralih kepada hujah kita yang terakhir, iaitu hujah yang ketiga, masih adakah harapan buat kita? Warga Dewan sekalian, telajak perahu boleh diundur, telajak perbuatan besar akibatnya. Namun, belum cukup terlambat untuk kita mengorak langkah untuk menguruskan wang dengan lebih efisien dan berhati-hati bagi mengelakkan sebarang permasalahan yang akan mendatang, terutamanya dalam kalangan ibu bapa. Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) yang merupakan syarikat milik penuh Permodalan Nasional Berhad (PNB) merupakan salah satu bentuk pelaburan yang selamat dan diiktiraf oleh kerajaan. Ini kerana salah satu pengurusan wang yang efisien yang dapat dilakukan adalah melalui pelaburan. Oleh yang demikian, tidak salah untuk kita melabur dalam ASNB ini bagi mengelakkan permasalahan yang akan datang. Seterusnya, perkembangan negara sudah semakin pesat, namun minda rakyat masih di kelas yang ketiga. Ini kerana terdapat rata-rata penduduk Malaysia masih ragu-ragu dengan penggunaan insurans. Kerana mereka menganggap bahawa insurans ini hanyalah salah satu cara pembaziran wang. Mereka juga mengatakan bahawa insurans ini akan mendatangkan keburukan pada mereka. Sebenarnya, insurans inilah yang menjadi salah satu penyelamat yang akan menyelamatkan mereka daripada terjerumus ke dalam masalah yang lebih dalam. Kita tidak pasti sampai bila kita akan sihat. Pada zahirnya, pada hari ini, kita mungkin berada dalam keadaan sihat. Namun, kita tidak pasti pada keesokan hari, mungkin kita akan terlantar sakit di atas katil hospital. Jika sudah terlantar sakit di atas katil hospital, tidak ada apa lagi yang boleh dilakukan selain berhutang. Hutang-hutang yang lama-kelamaan akan menjadi bukit ini akan menjadi satu bebanan yang berat di bahu kita. Seterusnya, hutang-hutang ini juga akan membinasakan diri kita sendiri. Oleh demikian, lantas, sidang dewan sekalian, tidak salah untuk kita menguruskan wang dengan baik, iaitu dengan melabur dan menggunakan khidmat insurans. Oleh demikian, kita lihat masih ada sinar dalam diri kita. Baiklah, itu sahaja sedikit pidato yang telah saya sampaikan. Tepuk dada, tanya selera bagaimanakah cara pengurusan wang yang efisien yang dapat kita lakukan bagi memastikan kita tidak terjerumus dalam masalah-masalah yang akan mencerut diri kita sendiri. Baiklah, saya akhiri pidato saya pada hari ini dengan sebaris kata, bijak urus wang, kunci bebas hutang. Sekian, terima kasih.